saya lah kan, pilihan raya ni macam pilihan raya. Soal calon lawan tu bukan menjadi soal besar, pasal tiap-tiap pilihan raya pun kita akan berdepan dengan calon lawan, dan yang paling mustahak dalam pilihan raya bukan kita sebagai calon yang menentukan kemenangan atau kekalahan. Yang menentukan kemenangan ni pengundi. Jadi pada saya, yang akhirnya akan menentukan, yang memang muktamadnya yang menentukan kemenangan ialah pengundi-pengundi. Jadi siapa pun calon tak menjadi soal sebenarnya bagi Johor Bahru lah, terutama bagi Johor Bahru kan, pada saya yang akhirnya pengundi yang akan menentukan. Jadi pada soal general ke ataupun Tan Sri ke atau sesiapalah yang menjadi calon lawan bagi pihak Pakatan Rakyat dan ataupun bukan menjadi soal yang besar. Yang utama saya rasa ialah pengundi itu akan menentukan, dan sejauh mana apa yang kita buat maupun sebagai wakil rakyat dulu ataupun pemerintah kerajaan yang kita dah lakukan, dan apa yang kemampuan kita seterusnya yang akan menentukan sama ada pengundi itu akan menyokong kita ataupun menolak kita. Jadi pada saya jarang komen pasal calon lah dan calon. Macam tadi kita tengok saat ni Pakatan Pembangkang ni untuk mendapatkan negeri Johor nak merosakkan, orang tahu Johor tu kubu buat BN. Tan Sri sendiri pernah menjadi mangsa bila difitnah kata nak keluar pada PAS, nak masuk PAS, bawa 2,000 orang nanti. Kemudiannya baru ni pun ada masih lagi kan, dengar ada dengan Kesultanan Johor pun tersentuh, pernah sentuh main isu ni. So komentan sendiri. Saya memanglah pasal dia merasakan bahawa kalau dia nak menggantikan MCA umpamanya kan, nak gantikan MCA, DAP rasakan bahawa mesti dia bunuh MCA dan parti komponen Barisan Nasional yang lain, ataupun melemahkan UMNO di kubu UMNO itu sendiri dan saya rasa ni memang menjadi strategi dia dan sama ada dia boleh berjaya atau tidak, dan itu soal kedua lah. Tetapi memang baru ni umpamanya Lim Kit Siang kata bertanding di Gelang Patah, dan pada saya ia satu keputusan yang baik bagi orang Johor kerana bila Lim Kit Siang datang ke Johor setelah dia berhijrah ke banyak tempat yang lain daripada negeri asal dia, yang dia ni berasal daripada Batu Pahat. Kali ni dah lepas dia berhijrah sini, melompat sana melompat sini, dia balik ke Johor dan saya rasa ianya peluang yang datangnya daripada keputusan Lim Kit Siang untuk bertanding di Gelang Patah di Johor itu sendiri, dan bagi DAP nak menjadikan Johor sebagai medan utama mereka, saya rasa satu peluang yang baik bagi negeri Johor sendiri. Pasal kita pun pada pilihan raya yang lalu tak ada peluang untuk menguji sejauh mana kita ni menyokong semua rakyat Johor dan penduduk Johor menyokong konsep yang ada di negeri Johor itu sendiri kerana kalau kita lihat kepada falsafah dan amalan yang biasa di negeri Johor, isu masyarakat Tionghoa umpamanya, soal isu pendidikan Cina ke, budaya dia ke, tak pernah menjadi soal politik, tak pernah dijadikan bahan politik. Sebab itu kita lihat pendidikan Cina di Johor Bahru, daerah Johor Bahru dah lebih daripada 100 tahun pendidikan rendah. Sekolah menengah dia tahun ini menyambut 100 tahun, sekolah Funyu menengah yang menyambut 100 tahun, dan budaya dia yang lain, amalan dia, agama dia juga lebih pada 100 tahun, hidup daripada masa sentiasa wujud tanpa gangguan, tanpa cabaran, tanpa tersekat oleh orang Melayu dan ianya keadaan begitu berada kerana di negeri Johor isu-isu seperti ini tidak dipolitikkan,
dan bukan menjadi soal polemik dan retorik bagi parti-parti politik maupun UMNO ataupun MCA ataupun DAP. Tetapi dan kita lihat kejayaan itu datangnya daripada amalan yang sudah lama antara masyarakat dan komuniti Tionghoa dengan pemerintah, maupun daripada zaman pemerintahan Sultan Abu Bakar, Sultan Ibrahim dan sebagainya, sehinggalah kepada bila negara merdeka melalui amalan yang sama diteruskan. Jadi pada keadaannya, inilah keadaan hari ini, di mana tak ada kerugian dan tak ada tekanan kepada mana-mana pihak, kepada masyarakat Tionghoa ke, ataupun tekanan datangnya daripada masyarakat Melayu ke, apa kan. Jadi sebab itu bila DAP datang dan PAS pun hadir, kononnya nak jadikan Johor sebagai medan utama dalam pilihan raya ke-13 ini, maknanya Johor sekarang berpeluang untuk membuat kenyataan dan membuat keputusan. Yang kita hendakkan, sama ada kita hendakkan teruskan keadaan yang sedia ada, di mana semua pihak menang, ataupun nak jadikan suasana itu di satu suasana yang berbalah dan retorik, polemik politik, dan mungkin ada kerugiannya. Jadi ini yang saya rasa bila pembangkang kata DAP dan PAS kata dia nak datang ke Johor cara besar-besaran, nak bawakan katakan tsunami yang dulu tak sampai ke Johor Bahru, tak sampai, berhenti hanya dekat Bakri. Okey, kita boleh berdepan lah dengan keadaan itu. Pasal tsunami ini dalam anggapan saya lah ya, satunya ianya bawa kemusnahan. Tak ada yang dia membawa. Kalau kita tengokkan Gunung Merapi umpamanya, bila kita melihat Gunung Merapi itu meletup dan sebagainya, akhirnya tanah tu menjadi subur kerana baja, kerana pembajaan dan sebagainya, khasiat kimia dan sebagainya yang datang yang jatuh ke tanah tu menjadi subur. Tetapi dari segi tsunami, dia tak akan membawa kepada kebaikan. Jadi bila sesiapa memilihkan, menganggapkan kepada konsep politik yang berlaku tsunami dan berbangga dengan keadaan itu, sebenarnya ia menyatakan bahawa mereka berbangga dengan kemusnahan yang datang dengan tsunami. Tetapi satu gambaran yang saya rasa ramai kita lihat daripada tsunami, yang hasil tsunami terutama di Aceh, bahawa di tengah-tengah kemusnahan itu yang tinggal ialah sebuah masjid yang tersergam, walaupun di kelilingnya semuanya kemusnahan. Jadi pada saya ia menjadi satu simbol lah, satu yang simbolik, bahawa untuk mempertahankan ancaman kemusnahan, keburukan yang bakal dibawa oleh pihak luar daripada Johor, membawa fahaman yang asing ke Johor, ialah sebenarnya perjuangan kita, kesedaran dan keinsafan kita terhadap sistem agama yang Islam yang dilaksanakan di negeri Johor. Sebab tu malam semalam saya bercakap dengan rakan-rakan saya, kalau saya rasa kalau di Aceh sebuah masjid yang tinggal tengah-tengah kemusnahan akibat tsunami, insya-Allah di Johor kita akan melihat keadaan masjid-masjid yang hadir, yang akan hadir, dan surau-surau dan sistem pendidikan agama itu sendiri yang memang unik pada Johor, sebenarnya yang akan menjadi benteng yang mempertahankan negeri Johor daripada tsunami yang nak dibawa oleh pihak pembangkang. Tapi pada saya ni ialah kata, bukan mungkin orang kata bukan moden lah kan, tapi saya kata kalau kita ni nak membuat satu-satu kerja yang besar, kita selalu mengharapkan bahawa jalan ke arah kita membuatkan kerja tu tenang, senang, dan tak ada haluan kan, tak ada halangan, tak ada masalah. Tetapi bila masuk je Lim Kit Siang ke Johor Bahru, ke Gelang Patah di Johor, saya melihat bahawa begitu banyak dia punya masalah yang timbul sampai ketua PKR negeri Johor lari sembunyi 2 minggu, hilangkan diri, merajuk, lepas tu muncul balik dan yang macam mana yang dia punya rakan-rakan terpelanting situ, pelanting sini, bergaduh sesama sendiri. Jadi maknanya bukanlah ini petanda yang sebenarnya yang tak baik
bagi parti pembangkang bahawa jalan mereka menuju kepada PRU ke-13 di Johor ni bukan satu jalan yang begitu senang dan tenang dan mudah dan sebagainya. Begitu bengkang-bengkok, lubang lah, bergaduh sesama dia, ya. Jadi pada saya inilah tanda yang tak baik dan tanda yang baik bagi UMNO dan Barisan Nasional di negeri Johor. Jadi sebab tu saya rasa pertamanya dengan mereka memilih Johor sebagai medan utama PRU ke-13 ini sebenarnya satu peluang yang terbaik bagi rakyat Johor, menyatakan bahawa mereka bangga menjadi rakyat Johor, bahawa mereka mempunyai prinsip yang tersendiri, ya, mempunyai prinsip yang asas kepada yang asas-asas ialah memang patut dan memang perlu dipertahankan. Jadi saya sebab tu kalau kita tengok dari segi umpamanya pemimpin utama PAS kan, Tok Guru ya, dia panggil Tok Guru Nik Aziz kan, dia bila dia cakap pasal Johor ni, ya, macam-macam dia punya celupar kan. Dia kata orang Johor ni jahiliah lah, tak reti nak undi asyik undi Barisan Nasional, asyik sokong UMNO, tak sokong PAS. Orang Johor ni materialistik lah, jahiliah lah, dan betul sana. Tapi maknanya sebenarnya bila dia melihat kepada Johor, keadaan Johor dan sifat kesederhanaan orang Johor sendiri dan sifat yang patuh kepada amalan agama Islam kita, bukan cara yang pura-pura lah, kan, ataupun secara berpolitik, tetapi sebenarnya dari segi amalannya memang seperti mana dituntut oleh agama itu. Dan saya itu yang membuat mereka ni rasa frust. Nik Aziz ni rasa frust, cakap bukan-bukan. Dan sebab tu, dan bila Nik Aziz sekarang PAS ada dengan DAP, dengan PKR nak berdepan dengan orang Johor, kita sebenarnya akhirnya lah saya nak kata yang kesimpulannya lah, ya, kita ni sebenarnya berterima kasih ada peluang, ya, untuk menunjukkan betapa sayangnya kita dan betapa taatnya kita kepada prinsip asas negeri Johor itu sendiri, ya.